Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ke atas kalian semuanya. Moga rahmat Allah dan keberkatan daripada Allah buat kita semua. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan juga salam ke atas junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat sekaliannya. Alhamdulillah, tuan-puan muslimin muslimat, selamat hari Selasa yang barakah. Hari ini merupakan 4 Rejab 1445 Hijrah. 4 Rejab 1445 Hijrah bersamaan dengan 16 hari bulan 1 2024. Begitulah cepatnya masa berlalu. Kita rasa baru je masuk tahun baru, tetapi tengok-tengok dah tengah bulan dah, tuan-puan sekalian, dah melepasi tengah bulan. Hari ini dah 16 hari bulan 1 2024. Begitulah waktu yang sangat cepat berlalu. Ia bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Apabila kita makin dekat dengan kiamat, maka masa berlalu dengan cepat. Itu mafhum daripada hadis Nabi. Nanti saya bacakan hadisnya. Subhanallah, yang mana Nabi SAW mengatakan bahawa 1 tahun ibarat 1 bulan, 1 bulan ibarat 1 minggu, 1 minggu ibarat 1 hari, dan 1 hari ibarat 1 detik. Nanti kita bacakan. Itulah yang berlaku. Kalau ingat-ingat masa kita kecil dulu, tuan-puan sekalian, nak tunggu raya ke raya tu macam lama sangat. Rasa macam lamanya. Ingat tak? Saya rasa lah. Mungkin sebab kita suka hari raya kan. Rasa macam lama sangat raya. Nak ke raya seterusnya. Sukalah budak-budak dapat kutip duit raya. Tapi sekarang, tahu-tahu kita dah Rejab. Nak masuk, tahu-tahu nanti Syaban. Tahu-tahu kita dah Ramadan, tahu-tahu dah habis Ramadan, tuan-puan sekalian. Masa berlalu dengan sangat cepat. Sebagian ulama' menyebutkan maksud masa berlalu sangat cepat dalam hadis Nabi itu, Masya Allah, ini merupakan hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban di dalam sahihnya. Nabi SAW bersabda, La taqumu sa'ah hatta yataqarab az-zaman fatakuna as-sanah kasyahri wasyahru kaljum'ah wa takuna al-jum'ah kalyawm wa takuna al-yawm kasa'ah wa takunu sa'ah qaddaramati bin-nar. Yang bermaksud tidak akan berlaku kiamat sehingga waktu terasa begitu pantas. Maka setahun dirasakan seperti sebulan. Sebulan dirasakan seperti seminggu. Seminggu dirasakan seperti sehari. Sehari dirasakan seperti 1 jam.
dan 1 jam dirasakan seperti satu sambaran api. Masya Allah. Nabi memberitahu berperingkat daripada 1 tahun ibarat 1 bulan. 1 bulan ibarat dirasakan seperti 1 minggu. 1 minggu dirasakan seperti 1 hari. 1 hari dirasakan seperti 1 jam sahaja. Dan 1 jam akan bertukar dirasakan seperti sambaran api. Api keluar macam mana sambaran? Keluar terlalu sekejap. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menukilkan beberapa pandangan dalam memahami makna masa berlalu dengan pantas, seperti pendeknya umur, pendeknya malam dan siang, seperti yang disokong di dalam hadis yang lain menyatakan masa berlalu dengan pantas sehingga yang disebutkan dalam hadis tadi. Namun ada juga pendapat ulama yang lain seperti Imam Nawawi mengikut pandangan Iyad dan selain daripadanya yang berpandangan bermaksud masa berlalu dengan pantas adalah disebabkan hilangnya keberkatan masa, sehingga kan banyak di kalangan kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka kesimpulannya, hadis yang menceritakan keadaan masa di akhir zaman akan berlalu dengan pantas adalah sahih kerana ia diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Okey, tuan-puan sekalian. Maksudnya, jika kita tengok tuan-puan, ada 2 pendapat ulama yang membahaskan tentang hadis yang kita baru sama-sama baca tadi. Yang mana hadis yang penjelasan pertama ahli ulama mengatakan memang benar maksud waktu berlalu dengan pantas itu mengikut zat masa itu sendiri, mengikut zat waktu itu sendiri. Ia berlalu lebih cepat. Tak sama seperti boleh jadi dari sudut sains kitaran bulan dan kitaran matahari juga berlalu dengan cepat. Hari semakin pendek, tahun semakin pendek, bulan semakin pendek, jam semakin pendek. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, iaitu dimaksudkan dirasakan setahun ibarat sebulan, sebulan ibarat 1 minggu, 1 minggu seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 jam dan 1 jam seperti sambaran api yang disebut dalam hadis Nabi yang sahih itu dimaksudkan berkaitan dengan keberkatan. Dulu 1 jam kita boleh selesaikan banyak perkara. 1 jam kita boleh buat banyak perkara. 1 jam sangat bermanfaat. Tapi hari ini manusia banyak membuang masa 1 jam, tahu-tahu dah habis 1 jam hanya dengan scroll FB, scroll IG, scroll TikTok, video demi video. 2 jam berlalu begitu saja dengan tengok movie. Lepas tengok movie, tengok drama, K-drama dan sebagainya. 1 jam berlalu begitu saja. Tidak ada makna, tak ada erti. Itu 1 jam. Hari ini ramai mana di kalangan kita yang 1 hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Tidak ada solat sunat yang dilakukan. Tidak ada sedekah yang dilakukan. Tidak ada amal ma'ruf dan nahi munkar yang dilakukan. Tidak ada menyumbang kepada agama Allah. 1 hari berlalu seperti binatang. Sama, tidak ubah seperti binatang. Binatang, apa yang kita tengok kehidupan binatang? Dia keluar pagi-pagi ataupun adalah waktu dia ikut waktu yang berbeza tidur. Mereka hanya memikirkan tentang cari makan. Kemudian fikir tentang anak-anak, kalau dia orang ada anak-anak, cari makan untuk anak-anak. Dan dia orang pun tidak fikir pasal pasangan. Mereka tak ada rasmi pasangan tu. Tapi mereka hidup berkasih sayang lah. Itulah yang mereka fikir setiap hari. Makan, minum, keluarga, tidur. Makan, minum, keluarga, tidur. Dan juga fikirkan keselamatan. Ini yang disebut alim ulama. Manusia yang hidup seperti ini tidak ubah seperti kehidupan binatang. Sedangkan kita manusia ada tujuan yang Allah ciptakan. Sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Ada tanggungjawab, ada amanah. Ada tanggungjawab dan ada amanah yang dipikul. Yang kita akan disoalkan. Tak sama seperti binatang. Mereka tak akan ditanya. Mereka tidak akan disoal. Sebab itu kita harus bersyukur. Sekiranya perjalanan hidup kita
sudah dipilih, ditakdiri, diatur oleh Allah untuk melakukan, memaksa diri kita untuk membuat sesuatu yang berkait dengan agama Allah. Bersyukurlah kalau kita terlibat ataupun kita terikat dengan mana-mana syarikat, kilang, production, organisasi yang melibatkan kerja-kerja agama Allah. Apa maksudnya tuan-puan sekalian? Ia membawa maksud kalau kita tidak mampu mengawal, mendisiplinkan diri kita untuk menjadi khalifah Allah, maka kita perlukan suasana yang mengawal kita, kitaran yang mengawal kita, disiplin luar yang mengawal kita. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, itulah mukadimah untuk perkongsian pada hari ini. InsyaAllah kita akan masuk kepada pengajian kita. Seperti biasa, kita akan mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Selesai kita membacakan suratul Fatihah. Seterusnya kita akan sama-sama membaca 10 ayat terawal dan 10 ayat yang terakhir daripada suratul Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada rabbana wahai Tuhan kami atina kurniakan buat kami min ladunka rahmah daripada sisimu rahmatmu wahai lana sempurnakanlah bagi kami ya Allah min amrina rasyada dalam setiap urusan kami ya Allah petunjukmu yang jelas amin ya rabbal alamin. Seterusnya kita bacakan 10 ayat yang terakhir suratul Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني betul lah.
Betul tak? Betul. Subhanallah, minta maaf. Sambil-sambil tu, ya. Subhanallah. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين الله أكبر. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmah. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, Alhamdulillah, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Seterusnya kita akan sama-sama berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, alhamdulillah. Seterusnya kita akan membacakan Asmaul Husna. Masya Allah. Yang ni pun tak ada, dik. Asmaul Husna pun tak ada. Kamu boleh cek nota ni. Faham kan maksud saya? Nota berkaitan dengan Asmaul Husna pun tak ada. Lepas tu, setiap kali tu sebenarnya kena ambil ni. Jangan tinggal kat sini. Kecuali ada yang nak digunakan. Supaya tempat kita ni clear lah, bersih. Sama juga. Oh, macam-macam. Sebenarnya dah lama ni sepatutnya. Okey, tuan-puan yang dirahmati Allah, kita akan sama-sama membacakan Asmaul Husna. InsyaAllah kita kuatkan jiwa dan hati kita. Kita cuba fokus dan berikan yang terbaik dalam kita mengalunkan bacaan Asmaul Husna ni. Kerana ketika kita menyebut setiap nama Allah Asmaul Husna, sebenarnya kita sedang memuji Allah dan berdoa dengan nama-nama tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Bagi Allah nama-namanya yang mulia, maka berdoalah, memintalah dengannya, insya-Allah. Okey, subhanallah. Seterusnya kita akan bacakan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar. Al-Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim. Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izul Muzilul Sami' Al-Basirul Hakamul Adl. Al-Latiful Khabir. Al-Halimul Azim. Al-Ghafurul Syakur. Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqid. Al-Hasibul Jalil. Al-Karimul Raqib. Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid. Al-Haqqul Wakil. Al-Qawiyul Matin. Al-Waliyul Hamid. Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id. Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum. Al-Wajid Al-Majid Al-Wahidul Ahadul Samadul Qadir. Tadirul Muqaddimul Muakhirul Awalul Akhir. Al-Zahirul Batinul Walil Ta'alil Barut Tawab. Al-Muntaqimul Afu Ra'uful Malikul Mulki Zul Jalali wal Ikram. Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Muniyul Mani'ud Dar. Al-Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqi. Al-Warisul Rashidul Saburul Ladzi Laysa Kamisli Syai'un wa huwa Sami'ul Basir. Allahumma salli afdala salati ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Tuan-puan muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, masya-Allah, yang terakhirnya kita akan sama-sama membacakan zikir rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-puan muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, alhamdulillah selesai dah kita baca. Kita baca apa tuan-puan sekalian? Kita bermula dengan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam banyak kuliah, dalam banyak mukadimah saya jelaskan banyak kali fadilat kelebihan zikir. Esok insya-Allah kita akan ingatkan lagi, kita akan pilih sebab kita nak istiqamah tu kita kena tahu. Tak dimuncung sangat. Baiki sikit tudung ni. Tudung ni pun susah juga. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak. Ia macam ada jahitan juga yang tak kena dengan tudung coklat ni. Tapi saya suka warna dia. Yang tak jadi tu saya kena pulangkan balik pada bahagian jahit. Tudung bulat ni kalau dia jahit sengit je memang terus tak jadi lah. Memang kena buka balik jahitan. Okey. Tuan-puan sekalian, okey sikit. Tadi ni sangat muncung sangat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, masya-Allah, kita dah selesai membaca apa? Permulaannya zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita baca Al-Fatihah. Kemudian 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Kemudian kita bacakan Asmaul Husna. Kemudian kita selawat. Lepas tu kita baca zikir rahmat. Masya Allah. Siapa yang dapat hadir setiap awal pagi daripada pukul 7 tu, kadang mula lambat 7-5 minit, anda tidak akan ketinggalan insya Allah membacakan semua zikir ni. Ada berapa semua? Kita ada tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itu pun dah 4 dah zikir. Kemudian Al-Fatihah. Kemudian Asmaul Husna. 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Selawat, zikir rahmat. Masya Allah.
Setiap pagi kita baca 10 jenis amalan ataupun zikir, dan juga termasuk bacaan Al-Quran dan juga selawat ke atas Nabi. Subhanallah, alhamdulillah. Apa khabar semua? Semoga walau di mana anda berada, semuanya dalam rahmat Allah, dalam keberkatan dan juga dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-puan sekalian, kita akan pergi kepada kuliah kita. Hari Selasa dan Rabu adalah kuliah Riyadhus Salihin. Kita gunakan kitab Imam Nawawi yang menggabungkan berkaitan dengan ilmu akidah dan juga ilmu tasawuf. Jadi semalam adalah slot sirah. Walaupun sampai 3 kali dah ni, belum berjaya lagi ni nak masuk bab sirah. Sebab hari Isnin tu permulaan hari biasanya akan ada motivasi. Masya Allah. Hari Selasa dan Rabu baru kita rasa okey, dah masuk line dah lah. Jadi hari Selasa dan Rabu adalah kuliah tasawuf ataupun akidah dan tasawuf, iaitu kuliah Riyadhus Salihin. Kemudian pada hari Khamis soal jawab, hari Jumaat tadabbur Asmaul Husna. Masya Allah. Okey tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, kita hari ini masuk ke hari itu kita telah pun membacakan hadis yang pertama dalam bab yang ke-21. Bab yang ke-21. Kita dah baca hadis yang pertama. Hari ini kita akan bacakan hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Ia merupakan hadis yang ke-178. Siapa yang ada kitab Riyadhus Salihin tapi versi yang berbeza, tak sama, maka anda boleh cari bilangan hadis yang ke-178. Ia merupakan hadis yang kedua dalam bab yang ke-21. Apa tajuk bab kita ini? Anda boleh tuliskan. Tajuknya ialah bab tolong menolong dalam kebaikan dalam ketakwaan. Tolong menolong dalam kebaikan dalam ketakwaan. Siapa yang tolong menolong, walaupun dia tidak melakukan kebaikan tersebut, dia tidak melakukan perbuatan amalan tersebut, tapi dia tolong. Dia tolong seseorang sampai orang tu dapat buat, sampai orang tu sempurna melakukan, maka ia akan mendapat pahala yang sama. Dia umpama seperti melakukan. Subhanallah. Itu antara kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sorry ya. Okey, baru nampak macam center sikit pun tak dia saya ingat. Ataupun tak apa, nanti dia sebenarnya biar yang ni ke sini sikit, yang ni tengah. Tadi tu dia jadi nampak. Awak faham maksud saya kan? Okey. It's okay. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ia tolong potong bawang. Betul? Suami dia tolong potong bawang je, tapi dia macam masak walaupun dia tak masak. Ya, betul. Itu sangat betul. Suami tolong potong ayam je, tapi kalau suami tak potong ayam, tak jadi ayam masak merah tu. Jadi termasuklah dalam kerja-kerja harian tolong menolong ni, bukan hanya dalam ibadah. Masya Allah. Masak dapat pahala. Yang sebenarnya masak ni yang lama persiapan sebelum nak masak tu. Bawangnya, sayurnya, ayam dagingnya, yang tu yang leceh. Kalau suami boleh buat part tu, memang terbaik sangat lah kalau suami dapat buat. Sebab tinggal masak campur-campur tu kita dah seronok, dah happy dah. Kalaulah suami isteri boleh saling dah ada sefahaman, suami beli barang basah, beli barang-barang masak, balik tu dia terus dah bersih ikan, bersih sotong, bersih udang, bersih ayam, bersih daging. Dia dah siap potong-potong, dah siap cuci bersih, dia pun bawa masuk dan bekal-bekal berbeza letak kat freezer. Sama juga bawang, dia dah settle dah awal. Dia perlukan masa 2 jam je. Lepas tu dah potong siap-siap dah bawang putih, bawang besar, bawang holland, bawang merah. Letak dalam bekal-bekal, masuk dalam peti ais. Sayur pun dia dah bersihkan dah. Bersihkan, kalau potong nanti dia dah layu, tapi dah bersihkan dah. Lepas tu dah siap tagging dah, ini sayur apa. Isi tinggal ambil kan. Masya Allah, nikmatnya lah. Jadi walaupun suami mengambil masa seminggu 2 jam saja, tetapi setiap kali isteri tu masak, saya bukan membahaskan pasal hukum siapa yang perlu masak ni. Kebiasaannya begitulah. Isteri akan masak, lepas tu bila time isteri nak masak, tinggal keluar je. Wah, itu sangat membahagiakan. Betul kan? Itu sangat menggembirakan, memudahkan.
dan ia mengurangkan banyak konflik dalam rumah tangga. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, kita akan baca hadis yang kedua. Sahabat-sahabat boleh ikut saya baca, sahabat-sahabat boleh lafazkan bersama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca, tuan-puan ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than ila bani Lihyan min Huzail faqala liyanba'ith min kulli rajulain ahaduhuma wal ajru bainahuma. Rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang bermaksud daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus suatu pasukan untuk memerangi Bani Lihyan dari suku Huzail. Lalu beliau bersabda, hendaklah yang berangkat daripada setiap dua orang hanya salah seorang dari keduanya saja, dan keduanya mendapat pahala. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bayangkan ya tuan-puan sekalian, Nabi SAW bersabda, Nabi bersabda, ini ketika dalam satu perang yang mana Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, okey, Nabi bersabda yang bermaksud, hendaklah yang berangkat daripada dua orang hanya salah seorang sahaja daripada keduanya, dan keduanya akan mendapat pahala. Masya Allah. Ini berlaku dalam perang yang berhadapan dengan Bani Lihyan daripada suku Huzail. Suatu pasukan untuk memerangi Bani Lihyan dari suku Huzail. Lalu beliau bersabda, Nabi bersabda, ingat tak pada kuliah yang lalu berkaitan dengan perang juga, yang mana Nabi bersabda, saya kita flashback balik pada minggu lepas, kita bacakan hadis Nabi berkaitan dengan perang juga. Nabi bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyiapkan bekal kepada seseorang yang berperang di jalan Allah, maka sungguh ia juga ikut berperang. Dan barang siapa menggantikan mengurus keluarga yang berperang dengan baik, sungguh ia juga mendapat pahala berperang. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, hadis yang kedua juga membawa maksud hampir yang sama, iaitu hendaklah yang berangkat daripada setiap dua orang hanya salah seorang daripada keduanya. Boleh jadi beginilah kalau kita nak mudah faham. Bila dikumpulkan tentera adalah lebih kurang dalam 400 orang. Lepas tu Nabi kata hendaklah setiap dua orang seorang je pergi. Mungkin dalam satu keluarga ada dua orang, seorang je pergi. Ataupun antara jiran-jiran, kamu jiran dua orang, seorang saja yang pergi. Jadi sebab apa tuan-puan sekalian, bila ada yang, kalau semua pergi, jika apa-apa yang berlaku, siapa yang nak jaga keluarga? Jadi kalau salah seorang pergi, salah seorang menjaga keperluan keluarga yang ditinggalkan, anak dan isteri, jiran, adik-beradik dan lain-lain. Subhanallah. Dan Nabi berikan kata-kata sebagai sokongan, ataupun sebab mereka ni kalau tak dapat pergi fras, menangis, mereka kecewa sebab mereka semua nak mengejar apa? Pahala syahid, pahala pergi berjihad di jalan Allah di medan perang. Namun Nabi menyebutkan, dan keduanya mendapatkan pahala yang sama. Kalau kita baca hadis yang pertama, Nabi SAW, hadis minggu lepas, siapa yang menguruskan keluarga ataupun menyiapkan bekalan, maka dia akan mendapat pahala berperang. Isteri-isteri yang bekalkan, contoh ya, kita isteri, kita sediakan bekal keperluan suami pergi kerja, dengan kita masak awal-awal, kita siapkan baju dia, kalau tak sempat masak pun kita siapkan, dah siap gosok. Besar pahala mencari rezeki.
seperti jihad. Subhanallah. Ada hadis Nabi tu. InsyaAllah kejap lagi saya baca. Hadis yang berkaitan dengan pahala keluar mencari rezeki ni umpama seperti berjihad. Jadi kita tak keluar, tapi kita siapkan bekal, kita dapat pahala yang sama. Anak-anak kita pula pergi sekolah, kan ibu yang banyak kalut, ibu bapa dua-dua kalut lah. Kalut siapkan baju anak, kalut siapkan beg anak, kalut untuk siapkan semua tu. Subhanallah. Ibu akan dapat pahala sebab menuntut ilmu ini besar sangat pahalanya. Subhanallah. Menuntut ilmu, anak-anak kita yang pergi sekolah rendah, pergi sekolah menengah, pergi universiti, pahalanya apa? Pahala menuntut ilmu antara disebutkan dalam hadis Nabi, kepada para penuntut ilmu, malaikat akan menaunginya, akan menaungi. Dan ikan-ikan di lautan, binatang yang berterbangan dan binatang yang melata akan mendoakan buat mereka yang menuntut ilmu. Jadi anak kita pergi sekolah tu menuntut ilmu, besar sangat pahala tu, ibadah untuk anak-anak kita. Kita pula duduk kat rumah, banyak kerja lain lah kita nak buat. Kita dapat pahala anak kita menuntut ilmu. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Inilah yang dikatakan siapa yang menganjurkan, memudahkan, menolong. Siapa yang menolong saudaranya melakukan suatu amal ibadah ataupun amal soleh, kita dapat pahala yang sama. Kalau sebut pasal berperang ni tuan-tuan sekalian, bila kita bersedekah kepada Gaza, Palestin, kita bersedekah kepada umat-umat Islam yang mewakili kita untuk berjihad fi sabilillah, untuk berperang secara nyata menentang musuh Allah. Maka walaupun kita tak dapat berada di medan perang, kita tak bersama dengan kesusahan, keperitan, kesedihan, kesakitan mereka, tetapi kita bantu menyediakan bekal untuk mereka, bekal untuk keluarga yang ditinggalkan, kan? Bekal untuk para prajurit tu ataupun kita panggil petentera-tentera mujahidin kita. Mereka perlukan pelbagai bentuk keuangan sebagai kelengkapan di medan perang. Subhanallah. Kan, pada zaman Nabi dulu, mereka yang bersedekah lalu dibeli unta, kuda, pakaian besi. Zaman sekarang ada kelengkapan yang berbeza. Jadi, walaupun kita tak ikut pergi mempertahankan bumi yang suci itu, masjid yang kedua setelah dibina masjid pertama, Masjidil Haram. Beza Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa 40 tahun. Itu disebut dalam hadis Nabi. Itulah masjid yang kedua di dunia. Masjid pertama Masjidil Haram. Jadi subhanallah, mereka mewakili kita. Walaupun kita tidak melalui keperitan kesusahan seperti mereka, tetapi kita umpama melakukannya bila kita memberikan bekal. Kita membantu dan menolong, bukan hanya melihat sahaja. Tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi. Allahu Akbar. Jadi itulah hadisnya. Sekarang kita nak baca hadis yang ketiga pula. Saya nak baca terus sampai hari keempat. Hari ini kira nak habiskan terus tajuk ni. Esok kita masuk tajuk baru. Okey, tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, sekarang kita akan baca tajuk hadis yang ketiga. Saya baca, tuan-puan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah laqiya raqban birrawha faqala manil qaum qalu al muslimun faqalu man anta qala Rasulullah farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan faqalat alihadha hajju qala na'am walaki ajrun. Masya Allah, Alhamdulillah tuan-puan sekalian. Seronok bila kita dapat baca hadis Nabi ni. Ia merupakan hadis sahih riwayat Muslim. Subhanallah. Dah jumpa pasal cari rezeki tau. Tak apa dik, jangan tunggu saya minta tau. Kalau kamu jumpa, kamu kena terus bagi. Kalau minta dia dah tak sembuh dah, dia dah macam tak cantik dah. Jangan tunggu saya bagi hint ke. Okay, subhanallah. Itu adalah, saya rasa faham kot. Saya dah ulang banyak kali kan SOP tu.
Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Hadis yang kita bacakan merupakan hadis sahih riwayat Muslim yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sekelompok orang yang berkenderaan di Rauha. Lalu beliau bertanya, siapakah kaum ini? Ceritanya macam mana Rasulullah bertemu dengan sekelompok orang yang berkenderaan di Rauha. Nabi bertemu dengan sekumpulan orang. Lalu Nabi bertanya, siapakah kaum ini? Kemudian mereka menjawab, kita kaum muslimin. Kemudian mereka bertanya, anda ini siapa? Beliau menjawab, siapa yang jawab? Nabi menjawab, saya Rasulullah. Masya Allah, mereka tak kenal Rasulullah. Ini rombongan yang jauh. Mereka dapat Islam daripada wakil-wakil yang datang jumpa Nabi. Lalu wakil ini pulang ke kumpulan mereka, kabilah mereka, kaum mereka. Lalu mereka menyampaikan Islam dan mereka menerima Islam. Jadi mereka tak pernah lihat dan jumpa Rasulullah. Sebab tu mereka pun tanya, siapakah kamu? Kamu ni siapa? Anda ni siapa? Lalu Nabi menjawab, saya Rasulullah. Kemudian ada seorang perempuan yang mengangkat seorang anak kecil. Lalu bertanya, apakah anak ini boleh melakukan ibadah haji? Beliau menjawab, ya, dan kamu mendapat pahala. Subhanallah. Okey, apa penjelasan yang kita boleh faham daripada sini ialah, subhanallah, apa penjelasan yang kita boleh faham daripada hadis riwayat Muslim ini? Nabi bertembung dengan satu kumpulan yang ingin menunaikan haji. Dalam kumpulan tersebut ada juga wanita yang mendukung babynya, yang menungkung bayi. Lalu wanita ini pun yang mengangkat, yang mendukung seorang anak kecil, lalu bertanya, anak kecil lah, kanak-kanak, adakah anak ini boleh melakukan ibadah haji? Lalu baginda menjawab, ya, dan kamu mendapat pahala. Subhanallah. Okey, tuan-puan dan mati Allah sekalian, Imam Nawawi berkata, dalam hadis ini terdapat hujah bagi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan jumhur majoriti ulama bahawa haji anak kecil adalah sah dan mendapat pahala. Meskipun tidak mencukupinya dari haji, yakni rukun Islam, namun jatuhnya adalah sunnah. Kemudian disokong lagi dengan penjelasan dari nukilan Imam Nawawi dalam kitab Syarh Muslim berkait dengan niat ihram orang tua bagi anak kecilnya yang diajak melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Bentuk ihram yang dilakukan oleh orang tua dari anak kecil yang belum mumayyiz dengan mengucapkan di dalam hatinya, aku jadikan anak ini ihram. Maksudnya niat untuk anak kecil. Kan sekarang ni ramai umrah, ibu bapa bawa anak kecil 4 tahun, 5 tahun, belum mumayyiz, 6 tahun, 7 tahun pun kadang tak faham lagi ni pasal ibadah. Tapi mak ayah tak boleh tinggalkan anak, bawa sama anak, tak ada orang nak jaga. Maka ibu ayah lah berniat, antaranya adalah aku jadikan anak ini ihram. Jadi dia telah niat ihram untuk anaknya. Lepas tu dia kan bawa anaknya tawaf 7 kali. Dia bawa juga masa sa'i, kemudian diguntingkan. Maka ibadahnya adalah sah. Namun bila dia ibadah tu sah, namun apabila dia sudah dewasa, dia perlulah mengulangi dengan secara mukallaf. Subhanallah. Kesimpulannya bahawa haji atau umrah yang dilakukan oleh anak kecil yang belum balik, hukumnya tetap sah dan orang tuanya tetap mendapatkan pahala. Tapi anak kecil yang belum balik tersebut tetap dihukumi wajib haji ketika sudah dewasa. Bukanlah dia cakap, saya dah tak perlu haji dah sebab masa saya kecil dulu, umur 5 tahun saya dah buat haji. Tak. Dia tetap kena menunaikan ibadah haji. Dia wajib mengulangi ketika dia mukallaf. Maksudnya dia buat dengan dirinya. Yang ni mak dia yang dukung, ayahnya yang dukung, faham tak? Tapi dia tetap dapat pahala, ibu ayah tetap dapat pahala. Bukan kata ibadah tu sia-sia, tidak. Tetapi ia tidak menggugurkan kewajipan haji apabila dia sudah balik. Subhanallah. Tuan-puan, muslimin, muslimat dimati Allah sekalian, itu hadis yang ketiga dalam bab yang ke-21. Sekarang kita nak baca hadis yang keempat, merupakan hadis yang terakhir dalam bab ini. Masya Allah, laju pengajian kita hari ni. Terus baca 3 hadis. Okey, saya baca seperti biasa, tuan-puan ikut.
Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-khazinu al-muslimu al-aminu alladhi yunfizu ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsahu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda, juru simpan muslim dan dapat dipercayai yang melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, kemudian memberikan harta yang disimpannya dengan sempurna dan memenuhinya serta dengan hati yang baik, selanjutnya menyampaikan harta itu kepada apa yang diperintah padanya, maka ia merupakan salah seorang dari dua orang yang bersedekah. Masya Allah. Hebat tuan-puan sekalian. Barakallah. Betapa gembiranya kita dengan khabar-khabar daripada Nabi ni. Dengan apa yang Nabi sampaikan. Faham tak faham nombor 2? Anggut dulu. Kan tak dapat tangkap lagi tu kan, apa yang Nabi cuba sampaikan. Kita akan ulang supaya kita sampai memahami, mengerti dan beramal. Dalam riwayat lain disebutkan, yang memberikan apa saja diperintahkan kepadanya, para ulama membatasi lafaz al-mutasaddiqin dengan membaca fathahnya qaf serta membaca kasrahnya nun. Sikit-sikit Nabi mengingatkan dengan sabdanya, dengan sempurna dan memenuhinya serta dengan hati yang baik, atas apa yang biasa dialami para juru simpan, tukang simpan harta simpanan, tukang simpan harta rampasan perang, simpanan ataupun kita panggil keuangan lah, yang menguruskan keuangan. Yang mana mereka yang menguruskan ini, yang menyimpan harta ini, dia selamat daripada sifat tamak, iri hati ataupun mengharap-harap daripada harta yang disimpan, yang diamanahkan dia untuk dijaga. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia termasuk orang yang kalaulah dia ada masalah tamak, iri hati dan lain tu, maka ia termasuk di kalangan orang yang kikir ataupun orang yang cintakan duit, cintakan harta. Dan barang siapa yang menyerahkan harta tersebut secara sempurna tanpa ada kecurangan, maka ia mendapat pahala orang yang memberi. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey, tuan-puan sekalian, ini adalah hadis yang ketiga, yang mana Nabi SAW, hadis yang keempat, penjelasan daripada hadis ini. Okey, lafaz al-khazin yang disebut di dalam hadis ini membawa maksud bendahara, mereka yang menjaga harta. Sedangkan ahadu al-mutasaddiqin adalah yang bermaksud bendahara yang mempunyai sifat, 4 sifat. Yang pertama amanah, yang pertama Islam, bendahara ini Islam. Yang kedua, dia orang yang amanah. Kemudian yang ketiga, melaksanakan apa yang diperintahkan untuk diberikan. Yang keempat, waktu memberikan dalam keadaan lapang dada serta berwajah yang senang ceria. Dia seorang Muslim untuk mengeluarkan golongan kafir daripada pengertian, kerana seorang bendahara apabila seorang kafir meskipun terpercaya dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, maka tidak akan dapat pahala. Tak dapat pahala. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam firman-Nya, dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Bagi orang-orang kafir, orang bukan Islam, Allah akan perlihatkan kebaikan yang dilakukan di dunia. Dia tolong mak dia, dia kerja kuat, dia pun bersedekah juga. Lalu kami akan jadikan amal itu debu yang berterbangan, tak ada nilai sedikit pun. Kerana dia bukan Islam, dia tidak menyembah Allah, maka dia tidak berhak mendapat pahala dan syurga Allah, walaupun dia baik sangat di dunia. Dia lelaki yang baik, isteri yang baik, ibu yang baik, anak yang baik. Subhanallah. Okey,
Tuan-puan dimati Allah sekalian, daripada hadis yang terakhir dalam bab yang ke-21, subhanallah, kita ulang lagi sekali untuk kita lock kefahaman kita. Juru simpan muslim, Nabi bersabda, juru simpan muslim bendahara dan dapat dipercaya, orang yang amanah, yang melaksanakan apa yang diperintahkan padanya untuk simpan pembendaraan ataupun kekayaan, harta benda. Kemudian memberikan harta yang disimpannya dengan sempurna. Dia jaga betul-betul dan diberikan cara sempurna. Dan memenuhi serta dengan hati yang baik. Dia memenuhi dan diberi dengan gembira. Tanpa mengharapkan balasan. Tanpa mengungkit-ungkit. Lepas dah beri, contohlah orang tu tak beri apa-apa pada dia. Dia dah lah tolong simpan. Kan? Tak adalah mengungkit. Aku tu tolong jaga sampai tak tidur lena, gini-gini. Siap buat itu, buat ini. Sampai tak pergi kenduri lah. Kena pastikan gile-gile ni kebetulan ini kenduri itu. Contohlah. Sebab amanah ni, jaga sungguh ni harta yang ditinggalkan kepadanya. Selanjutnya, menyampaikan harta itu kepada orang yang diperintah padanya. Kemudian sampai masa, cukup masa, dia serahkan. Maka, ia merupakan salah seorang dari dua orang yang bersedekah. Padahal bukan harta dia. Tapi, dia pegang, orang ni bagi 1,000, tolong jaga. Saya kalau suruh suami saya yang jaga, saya tak boleh percaya dengan dia. Saya tak boleh percaya. Nanti adalah tu tengok-tengok dah bertukar jadi sport rim duit 1,000 tu. Jadi saya ni, duit ni, saya pun tak boleh percaya diri saya. Ui, kalau saya pegang pun saya tak boleh percaya. Tapi duit ni duit kutu ni, saya dah simpan lama. Saya nak guna nanti bulan Ramadan untuk sedekah. Saya pun tak boleh percaya diri saya. Sebab dah pernah dah saya simpan walaupun dalam bank Islam. Atau bukan, dalam tabung haji saya pergi keluarkan juga. Ada je benda jadi nak guna, nak beli, nampak benda yang perlu tu jadi benda yang mahu tapi jadi macam perlu pula. Ibarat macam tu lah. Bukan tak boleh cari suami je, tak boleh cari diri sendiri. Lepas tu dia beri kat kawan dia. Kawan dia kata tak apa, aku akan pastikan kau takkan, kalau kau minta pun aku tak bagi. Bulan Ramadan baru aku bagi. Kawan tu pun jaga dan pegang sungguh-sungguh. Sampai masa kawan ni pun bagi. Okey, dah bulan Ramadan, saya nak serahkan dah. Ingat tak dia simpan duit dengan saya 1,000 je. Kawan yang simpan, yang pegang, yang amanah ni tuan-puan sekalian, bila dia beri, padahal bukan duit dia, betul tak? Dia mendapat pahala sedekah. Ibarat dia bersedekah. Masya Allah, padahal bukan duit dia tuan-puan sekalian. Dia jaga duit orang, tapi dengan amanah semua tu, lalu dia pulangkan, ibarat dia memberi, ibarat dia bersedekah. Hebat kan? Masya Allah. Okey, sekarang saya nak bacakan, subhanallah, satu hadis Nabi yang berkaitan dengan mencari rezeki. Seseorang lelaki, Masya Allah, ini hadis sahih riwayat Tabrani. Nabi SAW bersabda, seorang lelaki telah melintasi Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah melihat kulitnya dan kerajinannya ketika bekerja. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya jika dia bekerja pada jalan Allah. Maka jawab baginda, jika ia bekerja untuk menyara anaknya yang masih kecil, maka ia pada jalan Allah. Jika ia bekerja kerana menyara kedua ibu bapanya yang sudah tua, maka ia pada jalan Allah. Jika ia bekerja kerana menyara kehidupannya sendiri, maka ia pada jalan Allah. Tetapi jika ia bekerja untuk riak dan membangga diri, maka ia pada jalan syaitan. Allahu Akbar. Subhanallah. Muslimin-muslimat yang dihormati lagi dikasihi. Maka disebut di sini kan, ada seorang lelaki yang melintasi Rasulullah. Kemudian para sahabat nampak pada batang tubuh lelaki ni tanda-tanda dia kerja keras, dia kerja kuat. Sebab boleh nampak pada kulitnya dan kerajinannya. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, baiknya jika dia bekerja pada jalan Allah. Maksudnya pergi berperang ke, pergi berdakwah ke baiknya. Lalu baginda menjawab, jika ia bekerja untuk menyara anaknya masih kecil, maka jalan Allah. Jika dia bekerja kerana menyara kedua bapanya sudah tua, maka itu jalan Allah. Jika ia bekerja kerana menyara kehidupannya sendiri, maka ia pada jalan Allah. Tapi jika ia bekerja untuk riak dan bangga diri, maka ia berada di jalan syaitan. Allahu Akbar. Subhanallah. Ada tak yang tu? Sebagaimana yang saya sebutkan tu. Yang barang siapa yang keluar berpagi-pagi keluar mencari rezeki tu. Ada.
ia umpama seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dihormati lagi dikasih, tak semestinya hadis yang sahih dek. Itu kan bab fadail amal, pahala-pahala. Bab pahala-pahala ni kita dari sudut Ahlussunnah Jamaah, hadis dhaif pun kita terima hadis hasan, hadis yang sahih. Tuan-puan dimati Allah sekalian, hari ni saya ada ceramah di mana, itu pun satu. Dulu pering juga untuk saya buat iklan, sekarang dah tak ada. Di Fama. Okey. Oh, jadi ia tertutup lah. Tertutup di live ada. Okey, tuan-puan sekalian, sekarang pukul 8.10 saya nak tuliskan 4 perkara yang penting yang kita kena pastikan kita berada di salah satu. 4 perkara penting yang kita kena pastikan kita berada di salah satu 4 kumpulan ni. 4 kumpulan ni yang mana saya dengar ini ceramah daripada Ustaz Hadi Hidayat. Dan bila saya ulang sampai 3 kali untuk saya faham betul-betul apa yang dia sampaikan. Dan saya nak berkongsi sangat ilmu ni dengan tuan-puan sekalian supaya lebih jelaslah hala tuju hidup kita. Dan menambahkan lagi kefahaman dan sebenarnya membawa ketenangan. Rasa macam tenang lah, rasa macam wah seronoknya, macam tu lah ibaratnya. Bukan seronok tu ya, tenang itu memberi bahagia. Tenang antara sebab kita tak tenang, ada banyak persoalan yang tidak ada jawapan. Ada banyak sesuatu yang tidak ada kepastian. Jadi mudah-mudahan apa yang saya akan pergi dekat whiteboard, saya nak conteng. Tuan-puan sekalian, alhamdulillah selesai sudah bab yang ke-21. Kita akan masuk bab yang ke-22. Kita akan masuk bab yang ke-22 bermula pada pagi besok. Tapi saya nak juga saya sebenarnya nak tengok nanti kita akan masuk sebab kita nak Ramadan. Kita dah nak Ramadan. Itu yang saya cari. Kita akan masuk macam kita akan ni jugalah. Kita akan langkau dan kita akan pergi kepada yang berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan puasa. Nanti kita akan cari semula bab-babnya. Okey, Ustazah Husnai, maksudnya kita akan mula fokus dah pengajian kita Riyadhus Salihin ni kepada pengajian fikih juga. Ramadan ni kita perlu kupas dari sudut fiqh, dari sudut akidah dan dari sudut tasawufnya, berakhlak. Sebab kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi banyak yang kita perlu menahan adalah dari sudut perbuatan-perbuatan yang boleh menggugurkan pahala. Ia bukan pasal sah tak sah, tapi kita bimbang sebagaimana yang Nabi SAW bersabda, kam min sha'imin, betapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, yang tidak ada apa-apa pahala ganjaran daripada puasanya illal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Dia tak dapat pahala, tak dapat pembebasan api neraka, tak dapat jaminan syurga, tak dapat rahmat Allah. Yang dia dapat, Nabi kata, yang dia dapat hanyalah lapar dan dahaga je. Dia tak dapat apa-apa. Nabi sebut kam min shaimin, betapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami, dia tak dapat apa-apa daripada puasanya illal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Okey, jom kita pergi dekat whiteboard. Kena tolong juga ni. Okey. Tak, gini, awak elakkanlah buka yang dua. Awak susah nak kontrol. Awak sebenarnya buka atas je. Okey. Buka salah satu je, senang sikit awak nak ni. Nak adjust.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey dah tu Husna. Okey dah tu. Tak perlu tinggi sangat sebenarnya. Okey dah. So kita boleh adjust. Okey, Masya Allah. Ketika itu sebenarnya Ustaz Adi Hidayat, dia menjawab soalan penyoal yang bertanya berkaitan dengan tak pedik. It's okay. Dah okay. Dia dah level saya. Yang ini kena rendahkan. Okay. Subhanallah. Yang bertanyakan berkaitan dengan soalan. Yang bertanya berkaitan dengan soalan. Kalaulah benar solat itu ataupun mentaati perintah Allah itu ataupun orang yang bertakwa itu, orang yang bertakwa itu diberikan. Kenapa dik? Ya. Okey. Subhanallah. Saya harap sangat tim, sekarang dah pukul 8 lebih kan, bagi tahu semua staf kita untuk dengar penjelasan ni. Sebab bila saya dengar penjelasan Ustaz Hadi ni, saya terus fikir kena berkumpul dengan semua staf dan bagi tahu. Dan saya cuba share. Sebenarnya saya dah share video tu dalam grup. Perasan tak? Saya ada share. Saya dah share dalam grup. Tapi ada seorang saja yang respon. Puan Su yang respon. Saya nak tahu kefahaman daripada penjelasan tu. Video tu saya tengok 3 kali untuk saya faham dan tangkap. Lepas tu saya bincang dengan Ustaz. Untuk round pertama, Ustaz faham macam ni, saya faham macam ni. Round kedua, sampailah kami ada sefahaman yang baik. Bila saya share video tu, tak semua orang tengok. Saya rasa seorang dua je yang tengok. Biasalah kita bagi video kan. Lepas tu, apa ni, dik, susah awak macam tu. Awak kena duduk atas kursi ke? Kenapa? Ya. Lepas tu, apa nama ni? Kedua, ada yang respon tetapi salah. Kefahaman tu salah daripada apa yang disampaikan. Maksudnya, poin tu kurang tepat. Sebab itu dalam bab ilmu ni, kita kadang dapat ilmu yang sama, kefahaman berbeza. Orang nak sampaikan lain, kita faham lain. Sebab itu, dalam keadaan tertentu, kita kena dengar berulang kali untuk memahami apa sebenarnya disampaikan. Sebenarnya ketika ni Ustaz Hadi, dia menjawab, ni Indonesia tu kan, Ustaz Hadi Hidayat kenal kan. Kebetulan singkatan kami sama pula. UAH juga dia, Ustaz Adi Hidayat. Saya Ustazah Asma Harun. Kalau cari UAH akan keluar tu lah. Kalau Indonesia Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat. Sebab dia Adi Hidayat. Saya pula Ustazah Asma Harun, UAH juga. Okey, kita tahu dia seorang ilmuwan yang sangat luar biasa. Dia menguasai banyak bahasa. Dan dia menguasai setiap ilmunya sangat mendalam. Dan dia juga adalah pelopor ataupun perintis kepada ilmu Al-Quran yang unik. Banyaklah. Kalau siapa yang kenal, saya rasa kebanyakan kita kenal. Okey, tuan-puan sekalian, masa tu ada penanya di kalangan wanita yang tanya soalan apa? Dia tanya, sekiranya solat itu boleh membuka kekayaan ataupun kita menjadi hamba Allah, menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah kan, dengan segala ibadah. Soalan tu pendek tetapi boleh difahami begitulah. Soalan tu ringkas. Dia kata, kalau betul solat itu, yang bertanya tu macam ni, kalau betul solat itu boleh membuka pintu rezeki, kenapa Bilal dan Imam tidak kaya-kaya? Faham? Faham tak dik? Kan? Sebab Bilal dengan Imam lah orang yang jaga solat. Dia lah solat di awal waktu. Dah lah dia ajak orang solat. Tapi kenapa kerja Bilal dan kerja Imam tu tidak kaya-kaya? Kalau betul ia membuka pintu rezeki. Bagus kan soalannya? Lalu Ustaz Adi pun mulakan dengan, ialah ada mukadimahnya. Dia katakan begini, dia kata, dia jawab, ya, macam kita baca ayat 1000 dinar, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan, barang siapa, ini tambahan daripada saya, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan dia berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Maksudnya kita bayangkan macam
Ya, banyaklah rezeki dia daripada tak disangka-sangka. Dan kita tengok dia ni orang baik, orang soleh. Kita jumpa ramai orang baik, orang soleh, tapi hidup susah dan miskin. Betul atau tidak? Okey. Jadi tuan-puan, saya ni bila tak nampak, saya akan interaksi dengan awak. Awak perasan tak? Saya jadi nak eye contact daripada awak. Sebab dia tak best cakap seorang. Kalau macam tadi tu, saya bercakap, saya tengok kamera, saya nampak dia orang respon. Okey, awak pun bersungguh juga tengok kamera. Awak tengok saya tau. Ada dua orang, ada Hana, ada Ustazah Husna. Tuan-puan sekalian, lalu Ustaz Adi pun kata, dia cakap macam ni. Dia kata, kita ini kita ini perlu memilih. Sebenarnya kehidupan kita adalah seluruh kehidupan kita daripada hidup sampai kita akhir hayat kita adalah dalam fasa mencari redha Allah. Mencari redha Allah. Ada orang dan Ustaz Adi jelaskan tentang lihat pada para sahabat. Mereka ada 4 kelompok utama. Ada 4 kumpulan utama. Kelompok yang pertama iaitu kelompok hartawan, jutawan, orang kaya. Kelompok yang kedua iaitu ilmuwan, orang alim, orang soleh. Bukan, ilmuwan dari sudut ilmu. Dan kelompok orang yang ketiga iaitu kelompok orang yang bekerja. Macam Bilal tu orang yang bekerja. Dan kelompok yang keempat adalah golongan orang yang berpengaruh. Golongan orang yang berpengaruh. Contoh, pada kelompok orang kaya, di situ siapa? Golongan orang kaya. Sayyidina Uthman, Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar. Ini orang kaya. Kemudian orang yang berpengaruh, iaitu Sayyidina Umar. Kuat sangat pengaruhnya. Kerana pengaruh dia boleh tundukkan orang, musuh pun takut. Okey, kalau dia deal, senang kerja. Maksudnya, kebanyakannya kalau dia deal kerana pengaruh, kredibiliti dia apa, inilah kelebihan orang yang ada pengaruh. Kemudian orang yang ketiga iaitu orang yang ilmuwan. Siapa yang dalam bidang ilmuwan? Ada ramai sahabat Nabi yang alim. Termasuk dalam kelompok ini Sayyidina Ali. Termasuk dalam kelompok ini seperti Abu Hurairah yang banyak riwayat hadis. Anas bin Malik, kan, Ibnu Abbas. Kemudian dalam kelompok yang bekerja, ini antara yang kelompok paling ramai yang bekerja. Mereka ni bukan alim, mereka ini bukan kaya, dan mereka juga bukan orang berpengaruh, tapi mereka orang yang melaksanakan. Okey, saya tulis 4 kelompok ni. Yang pertama, kita sebut orang kaya. Yang kedua, iaitu berpengaruh. Lepas tu yang ketiga, ataupun berpengaruh, dia ada kuasa lah, orang yang ada kuasa. Lepas tu yang ketiga, iaitu kelompok ilmuwan. Lepas tu yang keempat, kita panggil amil lah, golongan yang amilin kita panggil. Orang yang bekerja lah. Okey. Lalu dia jelaskan begini. Kalau kamu tanya soalan, yang ni hari tu bila dah jumpa tu, terus tukar, terus keluarkan. Okey, dia cakap, kalaulah kamu tanya kenapa Bilal itu tidak kaya? Kenapa imam itu tidak kaya? Kenapa imam dan Bilal itu tidak kaya? Mereka berada di kalangan golongan yang keempat ini. Golongan yang keempat ini. Jika mereka nak cari redha Allah melalui jalan kekayaan, mereka tak boleh duduk di sini. Mereka harus berpindah ke golongan orang kaya. Golongan orang berniaga. Kena berniaga. Mereka tak boleh duduk di sini. Tapi kalaulah Bilal, sebab itu bila Bilal bin Rabah menjadi muazzin Rasulullah yang pertama, lalu Rasulullah pun menyebutkan keterjaminan Bilal berada di dalam syurga. Itu hadis yang sahih. Wahai Bilal, aku mendengar derapan telapak kaki kamu di syurga. Jadi Bilal nak buat apa lagi? Dia dah dapat jaminan syurga melalui kerjanya muazzin. Dan itulah tujuan hidup. Untuk mendapat redha Allah, untuk mendapat syurga. So dia berada di sini. Dan orang yang dia tahu kelebihannya adalah di sini, maka dia tidak perlu cemburu, dan kepalanya tak perlu berfikir sebagaimana berfikir orang-orang berniaga. Tak perlulah dia semakkan fikirannya sebagaimana nak cari pengaruh, nak cari kuasa. Dan dia tak perlu pun nak fikir bagaimana nak jadi ilmuwan.
Tuan-tuan sekalian, sebab itu kita akan dapati ilmuwan dia akan menyibukkan dirinya dengan menjadi orang yang pakar. Yang saya seronok, yang saya suka penjelasan Ustaz Adi, dia kata begini. Kita ini umat Islam. Kalau kita decide nak cari redha Allah melalui cara kekayaan, kamu jangan jadi yang ketiga. Jangan jadi yang ketiga. Kaya saja. Jangan jadi kaya saja. Yang kedua, sangat kaya. Jadilah yang paling kaya. Ini, kena target yang ni, paling kaya. Sama juga, kau nak jadi berpengaruh, jangan target, dia buat jugalah 1, 2, 3. Jangan target untuk jadi, cukuplah jadi pegawai. Target untuk jadi ketua. Target untuk jadi pengarah. Sama juga ilmuwan. Jangan target, cukuplah jadi ustazah. Dia nak jadi pakar. Belajar sampai jadi pakar. Pakar ilmuwan. Sama juga nak jadi pekerja ni. Dia bukan, saya ni penyokong je, saya ni orang bawah je. Jadi orang bawah yang terbaik. Sampai dijamin syurga macam Bilal. Dia jaga sungguh amanah dia. Tuan-puan sekalian, itu yang saya kata, saya nak minta macam staf fikir ilmu ni. Apa dia? Antara 4 jalan ni, masing-masing kena decide. Kalau dia nak duduk, kelebihannya ada di sini, pelaksana. Dia tidak boleh dan kena bersihkan hati daripada rasa cemburu kepada kumpulan yang pertama. Dia tak boleh ada rasa kurang, ada rasa, kumpulan pertama ni, tak ada hutang, rumah dah beli, kereta 2, 3. Dia tak heran pun dengan apa yang ada pada kumpulan yang pertama ni. Di waktu yang sama, tuan-tuan sekalian, ramai kumpulan keempat, bahkan kumpulan yang ketiga, kumpulan yang kedua sekalipun, tidak mampu nak hidup cara hidup orang berniaga. Cara berfikir orang berniaga. Orang berniaga tak ada cuti. Tak ada istilah hari ni cuti, hari esok malam siang sama. Semalam kami jumpa ada seorang individu ni, seorang peniaga Muslim yang sangat berjaya sampai luar negara. Bila adalah something yang saya sebut semalam, lepas tu dia kata, saya ni tak tahu hari cuti sebab tak ada istilah hari cuti. Setiap hari bekerja. Tak ramai orang yang berada di sini boleh ada mindset, cara hidup, cara bergerak, cara ni seperti mana orang berniaga. Tuan-puan sekalian, sahabat Nabi yang kita sebut orang kaya tu, mereka bukan kaya biasa. Mereka kaya, amat kaya, kaya luar biasa. Kita tak boleh menafikan kemenangan Islam pada zaman Rasulullah sampai menguasai 2/3 dunia tu, suntikan dana yang besar daripada umat Islam sendiri. Bukan sumbangan daripada umat Islam. Setiap kali peperangan sampai menentang Rom dan Parsi, itu kuasa besar dunia boleh dikalahkan, kan? Demi peperangan sampai ke Jordan, sampai ke Mesir, sampai sekian-sekian. Kalau tidak ada dana, tak ada kewangan yang cukup, dalam waktu yang sama, harta yang berharga ketika itu adalah kuda. Sangat mahal, lebih mahal daripada emas dan sebagainya. Subhanallah, tuan-puan sekalian, kekuatan ekonomi. Mereka bukan kaya biasa, mereka kaya sungguh-sungguh, mereka kaya luar biasa. Kerana apa? Mereka tahu daripada kekayaan itulah mereka menyumbang kepada kerja agama Allah. Mereka menyumbang kepada dakwah. Mereka menyumbang kepada jihad fisabilillah. Dan mereka bukan target untuk jadi orang kaya biasa, memang kaya luar biasa. Dan apabila menjadi ilmuwan, mereka jadi ilmuwan yang luar biasa. Pakar. Sebab itulah perkembangan Islam itu berlaku dengan sangat cepat. Bila orang pakar bercakap, beza tak dengan orang biasa? Saya tanya Hana, beza tak? Bila orang pakar, padahal dia cakap benda yang sama pasal sabar. Ada orang biasa-biasa je tapi cakap pasal sabar. Intipati lebih kurang sama. Tapi dia punya impact berbeza. Orang akan dengar, ini profesor, doktor, sekian-sekian. Dia telah menghasilkan 20 buah buku. Dan dia cakap tak menarik, cakap biasa je. Tuan-puan sekalian, dengan perlahan contohlah. Tetapi dia menempuh perjalanan yang sukar untuk jadi sampai pakar tu. Maka di situlah ada hikmah, kebijaksanaan, dan juga ada hikmah ataupun ada kesan yang berbeza kepada pendengar. Apa yang dia korbankan dalam hidup dia untuk menjadi ilmuwan. Sama orang berpengaruh.
Ramai nak jadi glamour, nak ada pengaruh. Tapi tak ramai yang sanggup menempuh sakitnya jalan untuk jadi orang yang berpengaruh. Sakit. Kena bersedia kecaman, hinaan, judgemental orang. Kena bersedia hilang masa. Bila jadi orang berpengaruh, dikenali, apa yang berlaku? Tak boleh dah nak ada kehidupan normal. Tak boleh dah. Kena terima. Ahli keluarga pun berkorban. Pasangan pun berkorban. Anak-anak pun berkorban. Dan kehidupannya sebahagiannya adalah untuk orang yang dia pengaruh. Ada orang menggunakan yang kedua ini, berpengaruh ini, untuk apa? Untuk dunia. Maka itu jalan-jalan syaitan lah. Jalan-jalan tagut. Jalan-jalan yang batil. Itu tentera syaitan lah. Dia termasuk dalam tentera syaitan lah. Tapi kalau digunakan pengaruhnya untuk perkara kebaikan. Contoh sekarang, kita puji Alif Satar. Alif Satar. Saya rasa itu rekod. Tidak ada orang yang buat rekod tu. Saya tak tahu sejarah sebelum ini. Subuh seperti Jumaat tu, sampai 5,000 orang hadir untuk penuh masjid, dan saya tengok ruang solat muslimat pun penuh. Satu penghormatan, satu salute kita pada dia. Tapi cuba kita tengok, ramai tak juga yang kecam, cakap sini, sepeli, jangan buat apa pergi solat jemaah kerana ahli sata. Macam tu kan. Buat apa, bukannya Allah terima pun. Dah jadi sembah ahli sata pula. Contoh ayat-ayat dah kerana ahli sata pula. Sebenarnya tuan-puan sekalian, kita dah belajar dah hadis-hadis sebelum ni. Siapa yang menganjurkan suatu kebaikan, lalu diikuti, dituruti. Apa maksud di sini? Hadis tu hadis yang sahih. Siapa yang menganjurkan suatu kebaikan lalu dituruti, orang follow, orang ikut, dia akan mendapat pahala yang sama seramai mana orang yang ikut dia tu. Kalaulah 1,000 orang ikut, dia sembahyang jemaah, dia dapat pahala orang lain juga solat jemaah. Sebab asbab dia, untuk dia jadi orang yang berpengaruh begitu, adakah sehari dua? Adakah setahun dua? Saya rasa dia jadi artis dah 20 tahun kot. Sebab daripada muda kot, daripada remaja. Saya tak ni sangat. Saya tak ikuti sangat. Maksudnya, berapa lama dia jaga nama baik dia? Tak semua artis ada nama baik. Berapa lama dia jaga akhlak dia? Dan kita tengok perubahan dia. Pergi haji, pergi umrah. Dan dia tidak akan mampu tahu untuk ajak orang pergi subuh selagi mana jika sebelumnya dia bukan orang yang jaga solat di masjid. Setuju tak? Mustahil dia start dengan ajak orang. Saya percaya dia adalah orang yang sebelumnya disiplinkan diri dulu solat ke masjid. Dia orang yang jaga solat berjemaah di masjid. Sebab itu bila dia cuba buat kempen tu, Allah izinkan ia menjadi. Subhanallah. Jadi, adakah kita lihat ahli sata ni jutawan, orang kaya, hartawan? Tak. Dia habiskan masa untuk bina pengaruh. Untuk bina pengaruh perlukan masa, komitmen, tenaga, disiplin diri, bina kredibiliti diri, bersih daripada gosip-gosip yang ni. Kalau ada pun, dulu-dulu dia dah terpadan dengan kebaikan di hari ni. Bukan senang. Untuk jadi orang yang berpengaruh kepada kebaikan, banyak benda yang perlu dikorbankan. Itu tak boleh, ini tak boleh. Ahli keluarga, kawan mula meninggalkan. Perlukan masa. Dan tak ramai yang sanggup sebab kecaman mesti datang. Ini kecaman untuk berpengaruh. Semua ada. Yang paling kurang kecaman, Amil ni lah. Yang paling kurang kecaman, Amil. Okey. Tetapi ujian Amil pun besar lah. Dia kena jaga hati dia. Tuan-puan sekalian, ini hadis Nabi, hadis sahih riwayat Muslim. Barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Subhanallah. Jadi kita akan nampak setiap kelompok ni ada orang yang ada dua pecahan. Kaya, ada kaya untuk dunia, ada kaya untuk akhirat. Dan ada yang ketiga lah kita sebut. Dia punya kaya, dunia atau akhirat. Macam itulah. Okey, berpengaruh pun ada dua. Untuk jalan Allah ataupun jalan tagut, jalan kebatilan. Sama ilmuwan. Ada ilmuwan yang mendekatkan kepada Allah, menuju akhirat. Ada ilmuwan untuk dunia dan menjauhkan daripada Allah. Sama juga amil ataupun pekerja-pekerja ni. So, tuan-puan sekalian, sekiranya yang kedua, yang ketiga, yang keempat, semua pun nak jadi kaya, apa yang akan berlaku? Kerja dia di sini
Dia tak boleh buat kerja sehabis baik. Yang ni pun takkan jadi pakar. Yang ni pun dah ni. Kalau orang kaya, orang bisnes ni, dia nak pergi pula kepada ni, dia nak pergi pula kepada ni, nak pergi pula kepada ni, pun susah juga. Dia tak boleh fokus bisnes. Sebab itu, kebanyakan kita tengok 40 orang terkaya di dunia ke, 100 orang terkaya di dunia ke, 20 orang terkaya di dunia ke, kebanyakan mereka hidup dalam dunia perniagaannya. Betul atau tidak? Yang 10 orang terkaya di Malaysia, kita tak kenal pun. Yang duduk viral-viral semua tu sebenarnya tak berapa kaya. Yang betul-betul kaya, kita tak tahu kehidupan dia. Kita tak tahu rumah dia macam mana. Bahkan kita tak kenal ahli keluarga dia. Bahkan nama, kan kalau Syed Mukhtar tu dia nombor berapa ya? Tapi yang sebelum tu kan semua Chinese. Kita kenal tak dia orang? Kenal tak dia? Kehidupan Syed Mukhtar pun kita tak tahu kan? Pernah tengok isteri dia? Pernah tengok anak dia kan? Yang duduk viral-viral glamour kat Facebook, kat media sosial tu, itu yang mungkin peringkat ketiga baru kaya je. Bukan sangat kaya, bukan paling kaya. Macam tu lah ibaratnya. Jadi tuan-puan sekalian, kalau saya pula, saya sedang-sedang jugalah. Semua sedang-sedang. Sedang-sedang. Yang ni nombor 2 ni mungkinlah kuat juga nombor 2 ni, pengaruh. Saya akan usahakan supaya saya kekal berpengaruh. Kalau kita dengar gila kuasa, gila nama, saya selalu dituduhlah hubbu syura, gila kemasyhuran. Tanpa sekalian, nama saya Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, masyhur tak? Sampai hari ni masyhur. Maksud betapa besarnya pengaruh mereka. Dan apabila orang bukan Islam kaji tentang kekayaan Abdul Rahman bin Auf, ramai mana yang masuk Islam? Mereka jumpa teori-teori pelaksanaan perniagaan Abdul Rahman bin Auf, luar biasa. Tuan-puan sekalian, hampir semua ciptaan yang kita guna ni, bahkan robotik, apa lagi? Robotik pun pengasasnya adalah ilmuwan Islam. Algebra kita tahulah. Algoritma dia. Semua ilmu-ilmu sains hari ni, semua pengasasnya bermula daripada ulama Islam. Lepas tu Barat ambil, cedok-cedok, ubah-ubah, lepas tu naik nama mereka. Padahalnya pengasas-pengasas kalau kita tengok semua Islam, betapa hebatnya. Maksudnya ulama-ulama terdahulu, mereka menguasai sains, pakar dalam sains. Mereka bukan jadi orang bawah tau, mereka jadi perintis, mereka jadi pelopor, mereka jadi atas sekali. Yang ilmu falsafah, atas sekali. Yang businessman, atas sekali, atas daripada al-kafirun, al-musyrikun, atas lagi. Tapi hari ni kerana konsep ini kita tak tanam. Bila kita jumpa orang kaya yang hidup dia bisnes, kita kata hidup dia kejar dunia. Hidup dia, ya Allah, siang malam cari duit. Saya nak tanya tim ni, encik suami ada juga. Kita biasa dengar hadis yang diriwayatkan oleh Uthman bin Affan. Jarang kita jumpa. Setakat ni kita duk baca, kita akan jumpa nama yang hampir sama riwayat hadis, betul tak? Ulang-ulang. Ada jumpa hadis Nabi Abdul Rahman bin Auf. Padahal mereka tu sahabat Nabi yang dekat tau. Maksudnya apabila ada sahabat masuk line ni, perniagaan ni, dia orang kaya, mereka diberikan oleh Nabi ruang seluasnya. Kamu luaskan lagi perniagaan. Boleh jadi situasinya, ya Rasulullah, saya ada urusan perniagaan, ibaratnya lah. Silakan. Maksudnya tidaklah kerja dunia untuk cari duit je ni. Kenapa tak datang kuliah? Contoh, kenapa tak datang kuliah ni? Kenapa tak pergi buat dakwah ni? Masya Allah, semua orang ada kelebihan, ada part masing-masing. Jadi itu yang saya nak sebut. Saya kata tim, kamu kena lihat setiap tim. Kalau ada tim kita cakap, saya nak berada di kumpulan yang pertama, okey, kamu kena bersedia kerja 24 jam termasuk satu Ahad, termasuk waktu malam. Kamu bersedia? Kamu kena tukar mindset, kamu kena tukar gerak kerja. Kita akan bagi kamu satu bisnes yang kamu kena jaga. Kamu kena all out. Orang berniaga, cari hidup apa semua. Kalau kamu betul, sebab ramai nak kaya ni tapi tak sanggup menempuh kesukaran kehidupan, cara hidup seperti orang kaya. Kita pula bila tengok ni, saya nak jadi orang yang dikenali, saya nak jadi orang berpengaruh. Okey, kita akan susun strategi. One by one, satu persatu sehingga kamu jadi orang berpengaruh. Kita perlukan remaja, orang muda seperti kamu boleh pengaruh orang muda. So, bersedia? Gaya hidup, cara berfikir, bersedia untuk dikecam, bersedia untuk ni, kita akan bantu. Pengaruh untuk kebaikan. Tak apalah kalau macam tu. Sebab ramai orang nak hidup, cara hidup biasa-biasa, tapi nak kehidupan yang luar biasa.
bila ni komitmen tak boleh bagi itu, ini. Akhirnya sebenarnya mentaliti awak, cara awak bekerja dan cara awak bertindak, sebenarnya awak hebat pada kumpulan yang keempat. Awak hebat pada kumpulan yang keempat. Jadi awak jangan cemburu bila ada kumpulan ni sekian dah ke depan apa semua. Sebab kumpulan yang keempat antara kumpulan yang terbesar dan kumpulan yang terkuat, kumpulan yang kuat pada zaman Nabi. Di kalangan yang pergi ahli perang, yang mengikuti perang, yang menjaga keselamatan ketika ditinggalkan perang, yang buat kerja, pelaksana kerja dakwah itu pun berada di amilin. Amilin ni para petugas. Yang Nabi kata, kamu pergi sana 2 bulan, dia pergi 2 bulan sana, tak balik-balik untuk menyampaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu pergi sana, pindah semua ahli keluarga duduk kat negeri ni, pergilah dia pelaksana. Masya Allah. Tapi dia perlukan kewangan, dia perlukan apa, yang ni pun keluarkan. Yang pengaruh ni, bila dia pergi je, satu kabilah boleh masuk Islam kalau orang berpengaruh pergi. Tapi bila orang tak berpengaruh pergi, dia nak menyampaikan, dia kena sampaikan seorang-seorang. Siapa dia untuk orang berkumpul? Faham tak? Dia pun kena sampaikan seorang-seorang. Ketua Umar cakap seorang-seorang. Tapi dia buat kerja lah. Tapi orang berpengaruh datang, terus orang berkumpul untuk dengar perkataan dia. Orang boleh masuk Islam sekaligus. Tapi orang nak jadi pengaruh, kredibiliti dia, penampilan dirinya, keyakinan dirinya perlu dibentuk apa semua. Sebab pasti akan ada musuh. Yang paling kurang musuh di sinilah. Ini paling kurang kedua. Ini paling tinggi musuh. Orang yang berpengaruh ni. Lepas tu orang kaya kadang dia buat kehidupan dia dan dia banyak bersedekah memberi, orang suka, orang sayang. Sebab itu kalau orang bisnes meniaga, orang tak kutuk. Tapi bila orang ilmuwan, maksud orang dah bidang dakwah berniaga, ada banyaklah. Tetapi kita faham para sahabat ini adalah orang-orang yang luar biasa. Pengorbanan masa, tenaga, bahkan dirinya sendiri dikorbankan. Dan kita tidak dapat syurga Allah melainkan melalui jalan pengorbanan. Jadi kita golongan yang korban apa? Korban tenaga, korban masa, korban tenaga, masa, diri kita, harta benda. Kita kena pilih jalan kita berkorban untuk agama Allah ni. Saya tak ada harta, saya pun tak bijak, tapi saya ada tenaga, saya nak korban tenaga. Sebab itu kalau kita menilai semuanya itu dengan duit, dengan gaji, kita tak akan boleh buat lebih. Kita tak boleh nak pecah tembok diri kita. Bila kita buat lebih daripada, contohlah gaji kita 2,000, waktu kerja pukul 8 pukul 5, tapi kita buat lebih daripada tu, sebenarnya Allah bagi kita rezeki lebih daripada 2,000. Kalau bukan hari ini, kemungkinan 5 tahun akan datang. Mungkin esok bila dah kahwin, esok rezeki yang datang melalui anak, kita tak tahu. Tapi kita buatlah. Dalam pekerjaan kita, mesti ada pengorbanan yang kita buat. Sebab bahagian pengorbanan itulah yang akan menaikkan nilai kita, dan itulah yang menjadi sedekah. Saya wakafkan tenaga saya wakafkan masa saya. Patut masa saya sekarang, saya wakafkan ilmu saya. Saya ada sikit ilmu, kalau boleh saya nak menyampaikan ilmu ni biar orang faham. Dia nak wakaf ilmu dia. Saya nak wakafkan kemahiran yang ada pada saya. Saya mahir buat video. Saya nak bagi ilmu video yang mudah dibuat, senang dan cepat, tepat. Jadi saya nak wakafkan ilmu buat video saya ni. Masya Allah. Semoga bermanfaat perkongsian pada hari ini. Saya kena bergerak paling lambat pukul 9 sebab lokasi tu di Selayang. Semoga bermanfaat. Masya Allah. Seronok tak dapat sikit. Respon tu macam mana? Okey. Terlalu banyak respon. Berapa ribu respon? TikTok berapa likes? Dah sampai 1 million. Berapa? 900k. Sikit lagi di TikTok. Mungkin dia orang leka dengar sampai lupa nak tap. So kita kan TikTok setiap pagi memang kena cecah 1 million. So tadi kita punya kehadiran lebih kurang 8,000 lebih. Sama. Kehadiran kita hari ni lebih kurang dalam sekarang. Daripada tadi kan ada 4 lebih atau 3 lebih. Maksudnya tadi kita ada kehadiran lebih kurang 8,000 lebih lah. Okey, kita dah lama dah statik 8k, 7k, 8k, 9k. Nanti kita cuba usahakan untuk lebih 10k. 10k tu kalau yang sebelum kita dapat cecah 10k dalam
kalau ada momen-momen tertentu. Macam tu kan. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hadir. 1 million dah, Tania. Terima kasih kepada sahabat di TikTok dah capai 1 million. Sahabat di IG, sahabat di Muka Buku, yang mana anda telah melaksanakan gerak kerja. Excellent. Pejuang dakwah cyber. Excellent. Pejuang dakwah cyber. Anda adalah pejuang dakwah media sosial. Cyber lah, online. Walaupun anda hanya hadir, tak komen, tak share, hadir. Kehadiran anda sangat bermakna. Ia menguatkan engagement dan menaikkan reach. Lepas tu bila anda komen, lagilah beri kesan. Lepas tu anda beri emoji. Kemudian anda share pula link. Anda telah ajak. Boleh jadi dengan anda share link dalam grup-grup WhatsApp yang ada, grup Telegram, dalam media sosial masing-masing. Ajak orang datang. Boleh jadi ada 10 orang masuk ke kuliah kita ni sebab link yang anda kongsikan. Anda bukan hanya dapat pahala, anda hadir majlis ilmu seorang, tapi boleh jadi asbab anda share 10 orang tu anda dapat pahala semua. Maksudnya pahala tu berganda, umpama seperti pahala 10 orang hadir majlis ilmu. Itu yang kita kena kejar, bertindak untuk mengajak orang. Subhanallah. Lepas tu anda tulis pula nota-nota komen. Lepas tu anda beri star. Subhanallah. Berapa star kita hari ni di FB? 6,000. Masya Allah. Terima kasih yang bagi star. 6,000 lebih star. Setiap star itu akan bertukar 1 star 20 sen Malaysia, dan itu adalah satu bentuk dana yang kami amat perlu dan kami amat hargai untuk pelaksanaan gerak kerja dakwah yang lebih efisien dan sebagainya. Dan terima kasih kepada yang bagi gift di TikTok. Gift pun ada satu bentuk sumbangan. Kesimpulannya, terima kasih semua. Jumpa lagi pada kuliah pagi esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Masya Allah. Masuklah Encik. Tak, dia tak. Saya tak boleh nak ambil ni, jauh ni. Boleh? Okey. Patutlah gerak-gerak tak langsing. Kan ada makhluk apa? Ada makhluk ni. Tengok tu. Tak nak duduk diam. Sekarang dah boleh kaki, dah boleh jalan. Aina. Bye-bye. Ya. Sekejap. Tak ada apa-apa pengumuman? Tak ada apa-apa iklan? Tak ada. Tak ada request apa-apa daripada tim? Saya pun ada poster dah ke? Tak ada juga. Tak ada. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.